Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 pagi bersama saya, Faiz Syahranizam. Ketika penduduk Gaza terus dibedil tentera Zionis, Hamas mengambil pendekatan untuk membebaskan dua rakyat Amerika dengan alasan kemanusiaan. Menurut sumber mereka, antara 200 tebusan yang ditahan dalam serangan 7 Oktober lalu di negara haram Israel. Tebusan merupakan seorang ibu dikenali sebagai Judith Tyranen dan anak perempuannya Natalie Shoshanadan. Pembebasan adalah hasil rundingan kerajaan Qatar bertujuan bagi mengurangkan ketegangan yang kian memuncak di Gaza. Dalam usaha memulihkan kembali situasi di Gaza, para pemimpin Majlis Kerjasama Teluk dan ASEAN menggesa genjatan senjata yang berkekalan di wilayah tersebut. Kenyataan tegas itu diputuskan semasa sidang kemuncak ASEAN GCC di Riyadh. ASEAN GCC dalam kenyataan memberitahu ia bagi memastikan akses bantuan kemanusiaan yang berkesan dan cekap dapat disalurkan kepada penduduk Gaza yang majoriti terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Selain penghantaran tanpa halangan bahan api, makanan dan ubat-ubatan ke seluruh Gaza, ASEAN GCC turut mengecam tindakan hukuman kolektif yang dilakukan Zionis susulan serangan roket Hamas 7 Oktober lalu. Kenyataan bersama oleh pemimpin kedua blok mengutuk sekeras-kerasnya semua serangan ke atas orang awam dan fasiliti perubatan baru-baru ini. Turki bersedia menjadi perantara kepada konflik Palestin-Israel yang sudah berdekad menjadi duri dalam daging kepada hubungan di Rantau Teluk. Dalam masa sama, negara itu juga menuntut Israel menghentikan serangannya terhadap Gaza. Tegas Presiden Recep Tayyip Erdogan, tindakan rejim Tel Aviv itu sama seperti melakukan pembunuhan beramai-ramai. Beliau turut merayu kerajaan seluruh dunia membuat ketetapan kolektif untuk gencatan senjata di rantau berkenaan bagi mengelakkan krisis menjadi lebih tidak terkawal. Rejim Zionis memberi amaran untuk mengebom sebuah lagi hospital Al-Quds di semenanjung Gaza. Ia tindakan yang jelas melanggar undang-undang antarabangsa namun tidak dihiraukan Zionis. Justru Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin menggesa dunia agar memberi tekanan dan menyalurkan bantuan segera bagi mengelakkan malapetaka sama berulang. Hospital tersebut kini menempatkan lebih 500 pesakit selain menjadi lokasi berlindung lebih 12,000 penduduk yang hilang tempat tinggal. Sebelum ini, rejim Zionis telah mengebom Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa. Susulan amaran tersebut, Menteri Kesihatan Palestin rayu masyarakat antarabangsa dan semua pertubuhan hak asasi manusia untuk campur tangan dan melindungi Hospital Al-Quds daripada serangan Israel. Ia amat penting bagi mengelak tragedi di Hospital Arab Al-Ahli berulang kembali. Persatuan Bulan Sabit Merah yang mengendalikan Hospital Al-Quds telah diberi notis mengosongkan hospital itu. Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengulangi bantahan negaranya terhadap arahan pemindahan secara paksa penduduk Palestin di semenanjung Gaza. Baginda menggalakkan agar pelbagai usaha dibuat untuk meredakan situasi di Gaza dan memastikan keganasan tidak merebak. Dalam masa sama, kepungan ke atas Gaza turut digesa agar ditarik balik bagi membolehkan bantuan perubatan dan bantuan lain dapat disalur. Truk pertolongan cemas dari Mesir tiba semalam untuk membantu orang awam di kawasan yang dilanda perang. Bagaimanapun, tentera Israel kemudiannya mengumumkan akan meningkatkan pengeboman ke atas Gaza beberapa jam selepas bantuan itu tiba. Ia kononnya bertujuan mengurangkan risiko yang bakal dihadapi tenteranya apabila memasuki Gaza. Sebanyak 20 truk dari Bulan Sabit Merah Mesir melalui sempadan Rafah melintasi dari Mesir ke Gaza semalam. Satu-satunya lintasan ke Gaza yang tidak dikawal oleh Israel itu ditutup semula selepas truk bantuan melepasinya. Ketua Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata 20 truk itu tidak mencukupi untuk apa yang diperlukan penduduk Gaza dan menggesa lebih banyak bantuan dihantar. Baik, sekian Dunia 10 pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.